مستقيمة وهداية للصالح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وسرتك النبيين ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا. قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, majlis fiqh terlebih baik daripada ibadat 60 tahun. Dan yang menunjukkan bagi yang demikian itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasirul fiqhi khairum min katsiril ibadah. Sedikit fiqh itu terlebih baik daripada banyak ibadat. Daripada diriwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Katanya, kata Ibnu Umar, kata Abdullah Ibnu Umar, dia katanya majlis fiqh terlebih baik daripada ibadat 60 tahun. Maknanya kita duduk di dalam majlis fiqh, pengajian fiqh terlebih baik daripada ibadat 60 tahun. Terlebih baik daripada ibadat 60 tahun, lain daripada duduk dalam majlis belajar ilmu fiqh. Dimaksudkan ibadat di situ ialah ibadat yang sunat yang bukan jadi fardu. Mana alasan dianya, mana dalilnya, mana tempat rujuknya, tempat sandarannya, dan yang menunjuk bagi yang demikian itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjuk bagi yang demikian itu bagi majlis fiqh terlebih baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasirul fiqhi khairum min katsiril ibadah. Sedikit daripada fiqh itu terlebih baik daripada banyak ibadat. Itu nak menunjuk katanya fiqh itu lebih baik. Jadi kataan Ibnu Umar tadi dia berdasar kepada hadis Nabi katanya yasirul fiqhi khairun min kasiril ibadah. Sebab tu satu majlis fiqh itu dah terlebih baik daripada kita beribadat dengan ibadat lain pada belajar tu 60 tahun. Maka apabila adalah ilmu fiqh dengan ini martabah yang mulia dan kelebihan yang baik-baik, adalah kita bersungguh-sungguh dengan dia di dalam darajah yang pertama. Maka adalah ilmu fiqh dengan ini martabat yang mulia. Kesimpulan daripada ayat-ayat yang dulu, kesimpulan daripada hadis-hadis yang dulu dan asar-asar yang dulu, kita dapat tahu bahawasanya ilmu fiqh ini ialah ilmu yang martabah, yang berperingkat, yang mulia. Maka apabila adalah ilmu fiqh dengan ini martabah yang mulia dan kelebihan yang baik, dengan sebab hadis-hadis, ayat-ayat Quran dan asar yang telah lalu, kita boleh tahu katanya ilmu fiqh yang mempunyai martabah yang mulia dan mempunyai kelebihan yang baik-baik adalah kita
bersungguh-sungguh dengan dia dengan ilmu fiqh. Jadi maknanya mestilah kita tu bersungguh-sungguh untuk dengan ilmu fiqh di dalam darajah yang pertama, pada peringkat yang pertama. Maka hendaklah engkau palingkan segala waktu kamu yang indah-indah, betapa segala umur kamu padanya. Aulah, maka hendaklah engkau palingkan segala waktu kamu yang indah-indah. Maka hendaklah engkau palingkan. Paling tu makna gunakan. Mengadapkan segala waktu kamu, segala masa-masa kamu yang indah. Jadi masa yang ada pada kita ni kita palingkan, kita gunakan. Dan betapa segala umur kamu. Betapa tu makna lebih-lebih lagi segala umur kamu. Tetapi yani bahkan segala umur kamu. Bukan sekadar masa yang ada pada kita saja, bahkan seumur kita, kita gunakan umur masa yang ada pada kita, umur yang ada pada kita padanya, paling-paling padanya pada ilmu fiqh. Jadi maksudnya kita gunalah masa peluang yang ada pada kita dan umur hidup kita yang masih ada pada kita lagi, kita guna dah dalam pengajian ilmu fiqh. Itu aulah, lebih aulah, lebih baik. Kerana jalannya itu jalan syurga. Kerana jalannya jalan fiqh itu jalan syurga. Jalan membawa kepada syurga. Kita faham, kita pandai ilmu fiqh itu membawa kepada syurga. Sebab dengan fiqh ini sah ibadat. Dengan ilmu fiqh ini kita boleh tahu mana ibadat yang sah, mana ibadat yang tidak sah. Kalau tidak ada ilmu fiqh, maka kita tak boleh tahu yang mana sah, yang mana tidak sah. Maka kalau sembahyang tak tahu cara sembahyang, maka tidak sah sembahyang. Maka jalan mana nak dapat syurga? Sebab tu jalan fiqhnya ialah jalan syurga. Ni apabila seorang itu pandai hukum fiqh, maka beramal dengan hukum fiqh, maka akan dapat dibawakan dia kepada syurga. Dan kita beramal dengan dia dengan ilmu fiqh, meliharakan daripada api neraka. Kita beramal dengan ilmu fiqh untuk nak meliharakan diri kita daripada api neraka. Dan perisainya, ilmu fiqh ni jadi semacam perisai yang nak menahankan kita daripada jatuh ke dalam neraka. Dan ini bagi orang yang menuntut akan dia bagi nafkah di dalam agama. Atas jalan menuntut sentosa, tiada maksud ia akan meninggikan dirinya atas orang yang semasanya. Dan ini katanya ilmu fiqh itu jalan dia, jalan syurga, dan beramal dengan dia itu memeliharakan daripada api neraka dan jadi perisai. Ini bagi orang yang menuntut akan dia akan ilmu fiqh, bagi orang yang belajar akan ilmu fiqh, bagi nafkah, yakni untuk nafkah di dalam agama, untuk nak guna di dalam kerjaan agama. Jadi maknanya dia belajar ilmu fiqh tu bukan kerana lain, hanya untuk nak guna dalam kerjaan agama dia. Nak guna untuk sembahyang, untuk puasa dan lain-lain lagi. Jadi maknanya dia belajarkan ilmu fiqh yang kata dapat jalan dia, jalan masuk syurga, boleh menahankan, boleh meliharakan, jadi perisai daripada api neraka itu untuk mereka yang belajarkan ilmu fiqh. Tujuannya untuk nak boleh guna pada kerjaan agama atas jalan menuntut sentosa. Atas jalan tutup nak kepada sentosa pada bab agama dia. Tiada maksud ia. Tiada maksud, tiada maqasad ia. Gitu lah.
tiada muqassad ia akan meninggikan dirinya atas orang yang semasanya. Bukan dia belajar ilmu fiqh tu tujuannya untuk nak jadi tinggi taraf diri dia nya di atas orang yang semasa dengan dia. Bukan tujuan gitu. Itu tidak diajar oleh syarak. Itu tidak ikhlas. Jadi maknanya bukan maksud, bukan dia muqasadkan dengan belajar ilmu fiqh tu tujuan untuk nak jadi ketinggian pada dirinya di atas orang-orang yang semasa, dan kerana harta dunia, dan kemegahan dunia. Jadi bukan maksudnya begitu dak. Jadi maknanya kalau belajar ilmu fiqh untuk nak dapat peringkat yang tinggi daripada orang yang semasa dengan dia, untuk nak dapat harta benda, untuk nak dapat kemegahan, maka itu saja yang dia dapatnya. Kelebihan yang dibagi oleh Allah Ta'ala tak dapat. Kalau dia belajar tu untuk nak dapatkan harta benda, maka dapat harta benda. Kelebihan dalam di sisi Allah Ta'ala tak dapat. Kalau belajar tu untuk nak dapat kemegahan, nak jadi hebat dengan sebab dia orang alim, maka boleh sekadar kehebatan tu lah. Jadi balasan baik di akhiratnya tidak ada. Sabda Nabi SAW. Ini kita masuk pula pada tadi tu untuk nak semangatkan kepada kita belajarkan ilmu. Dan di sini pula masuk kita pada nak jaga daripada tidak berikhlas di dalam belajar ilmu agama. Tengok. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Terjemahnya, barang siapa belajar ilmu, yakni ilmu syarak. Barang siapa belajar ilmu daripada barang yang boleh berkandak dengan dia, dengan barang akan wajhullah. Jadi dia belajarkan suatu ilmu yang mana ilmu itu kalau betul-betul dia belajarnya, dia boleh gunakan dengan ilmu itu untuk nak menghadapi kepada Allah Ta'ala, untuk nak beribadat kepada Allah. Jadi sepatutnya ilmu yang dia belajar tu ilmu untuk nak mendapingkan diri, untuk nak buat guna, untuk buat ibadat kepada Allah. Ia tiada mengetahui malaikat supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia. Tetapi dia tu apabila dia belajar-belajar tu tiada menghendakikan dia kan ilmu, malaikat tiada mengetahuikan dia kan ilmu, malaikat supaya mengena dengan dia, yakni dapat. Supaya mengena ni, supaya dapat dengan dia, dengan belajar ilmu tu akan kehendaknya, apa dia kehendak dia? Daripada dunia. Jadi maknanya dia belajar ilmu agama, sebenarnya ilmu agama ini ilmu fiqh, ilmu usuluddin dan ilmu lain-lain lagi diguna untuk kita nak menghadapi kepada Allah, untuk nak ibadat kita kepada Allah. Tetapi dia ni belajar akan ilmu agama tujuannya untuk nak dapat kehendak dia sendiri daripada dunia. Jadi dia belajar ilmu agama bukan tujuan kerana Allah dah. Bahkan tujuan dianya nak dapat benda-benda pada dunia. Nak dapat harta dunia, nak dapat peringkat pada dunia, nak dapat kemegahan, nak dapat ketinggian pada dunia. Itu saja qasad dia. Jadi apabila dia belajar dalam keadaan qasad begitu, tak jadi ibadat. Belajar dia tak jadi ibadat. Sebab dia tu macam kerja, macam buat-buat cari harta begitulah. Sebab belajar dia walaupun belajar ilmu agama tapi tujuannya ialah dunia, maka jadi kerjaan dunia, tak jadi kerjaan akhirat. Tiada dapat akan arf syurga, yakni tiada dapatnya akan bau syurga pada hari kiamat. Pada hari kiamat ia tak dapat
tak dapat akan bau syurga. Jadi apa maksud tak dapat bau syurga? Maknanya tak boleh masuk syurga bersama orang yang masuk syurga, mana tak boleh terus kepada syurga. Ya sebabnya biasanya kita ni apabila kita nak makan sesuatu benda, kita belum pada nak makan tu kita dapat bau dulu. Tengok lebih-lebih laginya benda yang bau kuatnya, seperti durian tu. Ya biasanya belum pada kita nak makan, nak dapat ambil durian tu suap masuk ke mulut, kita dapat bahu dia dulu. Begitu juga masakan-masakan tu setengah daripadanya, belum pada kita nak makan tu kita dapat bahu lebih dulu. Maka kalau tak dapat bahu maknanya benda tu tidak ada. Macam mana kita nak makan durian kalau tak dapat bau durian? Tak dapat bau tu maknanya buah durian tidak ada. Tak dapat bau durian. Nak makan durian tak boleh kalau tidak dapat bau durian. Kenapa? Tak dapat bau sebab tidak ada. Kalau ada mestilah dapat baunya. Kalau tak dapat bau maknanya durian tu tidak ada. Kalau tidak ada macam mana kita nak makan? Begitulah. Jadi maknanya tak dapat bau syurga, apabila tak dapat memanglah tak boleh masuk sebab ghalib-ghalibnya kita nak dapat makan sesuatu ia dapat bau lebih dulu. Itu. Jadi maksud di sininya tak dapat masuk syurga, maksudnya tak dapat masuk syurga bersama orang-orang yang terus masuk syurga. Jadi tak menafilah katanya dia tu kena masuk neraka dulu ke masalah, artinya tak masuk neraka terus pada syurga juga, tetapi tak masuk syurga bersama orang yang dapat masuk syurga pada awal-awal. Tetapi kalau dia belajar tu untuk nak kerana Allah Ta'ala, dia dapat masuk syurga pada awal-awal bersama dengan orang yang awal masuk syurga. Tetapi sini tak dapat bau syurga, maknanya tak dapat masuk syurga, yakni bersama dengan orang-orang yang awal-awal masuk syurga. Begitu. Maka dipaham daripada hadis ini tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu melainkan jikalau ada qasadnya dan tutupnya itu berkanda dengan dia akan wajhullah. Berkanda akan wajhullah tu makna ikhlas kerana Allah. Jadi kita faham daripada hadis ini, mana hadis kata man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallah. Kita faham daripada hadis, maknanya belum pada ni kita dengar bahawa ilmu ada kelebihan-kelebihan yang sangat pada diri ilmu tu. Tetapi kelebihan itu tersyarat. Tengok dia katanya, dipaham daripada hadis ini tiada dipuji daripada kelebihan ilmu. Tidak ada kepujian pada kelebihan ilmu. Itu melainkan jikalau ada qasadnya, qasad ilmu, qasad kita belajar ilmu tu dan tutup, yang ni belajarkan dia, mana sama, dan menututi ilmu itu berkanda dengan dia dengan ilmu akan wajhullah. Jadi kita belajar tu kerana Allah. Dan berkanda ia mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahil. Ni jahil seperti kelam, seperti kabut. Jadi maknanya dia ni, kita ni cara kita belajar mana-mana ilmu sekalipun, tujuannya kita dua perkara. Satunya kerana Allah. Kerana Allah, jadi sebab ini, kerana Allah, sebab Allah suruh kita belajar, kita pun belajar. Jadi kita belajar ni kerana semata-mata zat Allah, untuk nak mendekati, untuk jadi ibadat kita kepada Allah. Dan tujuan yang keduanya ialah kita kena untuk nak melepaskan diri kita, nak keluarkan diri kita daripada kejahilan. Mengeluarkan dan berkanda ia mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahil kepada nur ilmu. Jadi maknanya untuk kita nak lepas daripada jahil dan kita terhias dengan ilmu.
Jadi pendek katanya tujuan yang keduanya ialah kita nak bagi ada ilmu pada diri kita, nak lepas daripada jahil, nak bersepakai dengan ilmu. Tengok. Itulah dapat kemuliaan yang disebut pada cerita hadis-hadis ayat-ayat yang dulunya. Pada ayat-ayat Quran yang sebut belum pada ni, pada hadis-hadis Nabi yang disebut pada ni, pada asal-asal yang disebut pada ni, semuanya menyebutkan tentang kelebihan ilmu yang ada pada seorang-seorang. Tetapi tersyarat. Ilmu yang nak jadi lebih, syaratnya orang yang belajar ilmu itu kerana Allah dan kerana nak melepaskan dirinya daripada kejahilan. Dan sebut di dalam kitab Ta'lim Muta'lim, dia katanya satu lagi, ialah nak lepaskan kejahilan, yakni kejahilan dirinya dan yang lain. Dia tambahnya begitu. Jadi tujuannya untuk nak keluarkan daripada kejahilan, yakni kejahilan dirinya dan yang lain. Jadi pertama kali kita belajar tujuannya selain pada kerana Allah, dan tujuan nak lepaskan diri kita, itu yang pertama. Nak lepaskan diri kita daripada kejahilan. Dan juga untuk nak lepaskan yang lain, saudara-saudara kita daripada kejahilan. Maknanya kita nak mengajar yang lain pula lah. Nak menyampaikan kepada yang lain pula lah. Begitu. Jadi tujuan yang keduanya ialah nak lepas daripada kejahilan. Kejahilan diri kita itu yang pertama. Dan kalau banyak lagi, boleh kita lepaskan kejahilan daripada saudara-saudara kita. Itu tujuannya. Maka jika ada qasatnya, tujuannya, qasat seorang akan dunia, apa maknanya tujuan dia akan dunia, kerana harta benda dunia, akan peringkat, akan kepujian manusia. Kalau kata pujian Allah, itu kerana Allah. Untuk nak dapat kepujian daripada manusia. Tengok seperti harta, belajar bagi tinggi-tinggi, baru dapat gaji banyak, dapat gaji besar, dapat harta banyak. Itu tujuannya nak dapat harta. Atau kebesaran, yakni kebesaran pada peringkat, atau gelaran, atau nak dapat gelaran ulama pada dia. Kalau tidak belajar, kalau belajar sikit-sikit, orang tak panggil, tak panggil tok guru pada dia, tak panggil ustaz pada dia, tak panggil ulama pada dia. Nak bagi orang bergelar kepada dia, panggil pada dia ni ialah ulama ke masalah. Maka itu tujuannya tujuan dunia kesemuanya. Atau kemegahan, nak dapat kemegahan, kehebatan di atas yang lain sama-sama manusia. Atau masyhur, atau nak kepada termasyhur nama dia. Belajar bagi jadi orang alim, suka keluar dalam Facebook masalah untuk nak jadi masyhur pada orang, pada masyarakat. Jadi tujuan dia belajar nak jadi orang yang termasyhur saja. Bukan kerana Allah, bukan nak lepas daripada jahil. Atau apa ni? Atau melekapi muka manusia kepadanya. Melekapi muka manusia kepadanya, maknanya maksudnya supaya dia ni jadi tempat menghadap oleh segala manusia. Jadi apa masalah tuju kepada dia. Orang suka nak jumpa dengan dia. Supaya orang datang melikungi dia, orang datang berjumpa dengan dia, orang yang sanjung kepada dia, jadi sambutan manusia kepada dia. Jadi maknanya tempat tuju bagi manusia lah. Orang suka nak berjumpa bagi dia, dengan dia sebab dia ni orang masyhur. Jadi maknanya nak kepada begitu saja. Dan lain-lainnya, lain pada perkara yang disebut. Itu semuanya pendek katanya, kalau kita belajar bukan kerana Allah, bukan kerana nak lepas daripada kejahilan, maka itu kesemuanya dikatakan kerana harta dunia, kerana perkara dunia kesemuanya. Maka itu dicelai, maka iaitu dicela.
seperti barang yang tersebut pada hadis itu. Hadis katanya tak dapat bau syurga tadi. Itu dicela bukan dipuji. Kita jangan ingat kata semata-mata belajar ilmu agama tu dapat kepujian lebih baik. Kita bukan begitu. Bukan sebab belajar ilmu syarak, belajar ilmu agama adalah satu ibadat. Maka ibadat mesti ikhlas kepada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara tu saja yang perlu kita ingat, yang perlu jadi tujuan kita belajar ilmu mana-mana ilmu sekalipun. Yang pertama, ingat nak tunaikan perintahan Allah Taala yang mana Allah suruh kita belajar. Itu satu tujuan. Dan yang keduanya untuk nak lepas daripada jahil. Kita ni, orang kita ni, walaupun belajar berpuluh-puluh tahun sekalipun, ada yang dia jahilnya. Sebab ilmu ini tahu satu perkara, tak tahu pula 10 perkara. Contohnya kalau kita tahu, katanya belum nak solat sembahyang kalau tidak ambil wuduk tidak sah. Nak sembahyang mesti kena ada wuduk. Dah tahu dah sakat tu, tapi kenapa pula? Tak tahu lagi pula. Mana dalilnya? Tak tahu pula. Jadi patut cara mana pula nak ambil wuduk? Tak tahu pula. Jadi maknanya apabila tahu cara dah, nak bagi sepenuh cara mana pula? Jadi maknanya kita ni tak lepas daripada jahil. Walaupun dah alim, sehabis-habis alim, jadi maknanya alim semacam Imam Syafi'i ke masalan, ada lagi yang dia tak tahu. Sebab ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia itu tidak ada melainkan sedikit saja berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi maknanya nak lepas bagi jahil itu kena belajar lama mana? Kita tak boleh nak jawab. Sebab kita manusia, benda yang kita tak tahu tu banyak. Lebih-lebih laginya kita ini. Walaupun bapa alim sekalipun, dia ada lagi benda yang dia tak tahu. Sebab kita sebab apa? Sebab boleh kata begitu, sebab kita manusia tidak meliputikan dengan segala ilmu. Ilmu yang sepenuh ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa daripada manusia yang meliputi pada ilmu. Tak ada benda yang dia tak tahu, semuanya tahu, bukan begitu. Sebab tu jadi maknanya untuk nak lepas daripada jahil. Dah pandai sakat ni, banyak lagi yang tak tahu. Ada yang jahil lagi, ada benda yang kita tak tahu lagi. Belajar lagi. Belajar lagi, ada lagi yang kita tak tahunya. Ada lagi pula yang tak tahunya, banyak lagi. Sebab tu kalau tilik pada untuk nak lepas daripada jahil tu, sampai habis umur pun tak cukup nak guna masa untuk nak lepas kita daripada jahil. Walaupun kita katanya orang itu dia belajar tu, kalau masalah fiqh ikut orang tanya, dia boleh jawab ke semuanya. Lacanya ilmu fiqh. Tapi ada lagi benda yang dia tahu, banyak lagi benda yang dia tak tahu. Ada lagi benda yang dia jahil. Kena belajar lagi kalau ikut nak belajar. Sebab tu dah dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi maknanya ilmu tu kita belajar daripada sampai ke matilah. Jadi mana itu pun masa tu tak mencukupi untuk kita nak belajar. Sebab walaupun guna masa 1000 tahun sekalipun tak menghabiskan benda yang ilmu yang kita nak belajar. Begitulah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa berkandak akan perhomaan dunia, yakni hasilan dunia. Dan barang siapa berkandak akan perhomaan dunia. Jadi maksudnya barang siapa beramal dengan amalan akhirat, tetapi kandak dianya kandak kehasilan dunia. Kebolehan pada dunia ke harta benda ke kebesaran peringkat ke masalah kemegahan, kemasyhuran ke.
Jadi perbuatan tu perbuatan ibadat. Seperti belajar ni satu jenis daripada ibadat, tetapi dia buat tu berkandak dianya, tujuan dianya ialah tujuan dunia, bukan kerana Allah dak. Maka kami beri akan dia daripadanya, daripada perhamaan dunia. Dan tiada baginya di dalam akhirat itu daripada bahagian. Tidak ada bahagian, tidak ada habuan. Jadi maknanya akhirat kosong. Jadi maknanya contohnya dia belajar, dia usaha dalam mata pelajaran dia, maka sepatutnya dapat pahala. Tetapi dia belajar tu bukan kerana Allah, bukan kerana dunia. Maka boleh sekadar dia nak pada dunia itulah, tetapi habuan pahala akhirat tak dapat. Dia belajar untuk nak dapat kemasyhuran, untuk nak latas nama dia, untuk nak jadi pusat bagi segala manusia menghadapi kepada dia. Bolehlah benda itu tu. Tetapi bahagian akhirat, habuan akhirat tak dapat. Jadi satu kerugian jugalah. Jadi maknanya kelebihan yang besar yang sepatutnya kita nak guna pada akhirat, tetapi kita ambil guna pada dunia. Padahal dunia ni kalau tak guna itu, kita boleh hidup lagi, boleh makan, boleh minum lagi. Tetapi akhirat, di atas dunia ni kita boleh tumpu kepada banyak perkara. Orang yang tak alim pun boleh bahagia hidup pada dunia. Boleh dapat kekayaan, boleh dapat kesenangan pada dunia walaupun orang tak alim sekalipun. Tetapi kalau kita pekerjaan agama, orang alim nak gunakan ilmu dia pada dunia, rugilah. Baik kita guna pada akhirat, sebab pada akhirat ini tidak ada yang lain nak boleh guna, melainkan guna pahala saja. Sebab itulah rugi sangat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman yantafi'u bihi fil akhirati yuridu bihi gharadan minad dunya lam yarah raihatal jannati ay lam yajid rihaha. Barang siapa belajar ilmu, yakni ilmu syarak, yang memberi manfaat dengan dia pada akhirat. Jadi dia belajarkan ilmu akhirat, yakni ilmu agama lah, ilmu yang sepatutnya beri manfaat pada akhirat. Jadi maknanya ilmu yang beri manfaat dengan dia dengan ilmu pada akhirat ialah ilmu syarak. Dia pun belajarkan ilmu itu. Ilmu mana? Ilmu yang manfaat pada akhirat. Tetapi maksudnya dia nak ambil guna, nak ambil manfaat pada dunia. Itu jadi katanya amalan akhirat dijadikan amalan dunia. Sebab kita belajar ilmu agama ialah amalan untuk akhirat. Tetapi dia nak balasan tu sepatut didapat pada akhirat, tapi dia nak cepatkan balasan, dia nak ambil guna pada dunia. Begitu. Dikandak dengan dia dengan belajar ilmu akan gharad daripada dunia, yakni akan tujuan daripada dunia. Nak dapat kemegahan dunia di atas dunia, nak dapat harta pada dunia, ada tujuan-tujuan yang ialah dunia. Tiada dicium akan syurga. Apa maknanya tiada dicium akan syurga? Artinya tiada dapat cium baunya. Jadi tak dapat bau syurga. Tak dapat bau syurga maknanya tak boleh nak masuk syurga dengan sebab ilmu itu. Jadi ilmu yang nak bahagia kita di dalam akhirat, yang betul-betul niat kita kerana Allah dan kerana nak lepas daripada kejahilan. Tetapi kalau dia gunakan ilmu itu untuk kebolehan dunia, maka sekadar dunia lah yang dia dapatnya. Akhirat tidak ada habuan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumari bihis sufaha'a aw yujari bihil ulama aw yasrifa wujuhun nasi ilaihi
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man talabal ilma liyumari bihi as-sufaha'a aw yujari bihi al-ulama'a aw yasrifa wujuhun nas ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menuntut ilmu supaya ilmu syarak lah, dia belajarkan ilmu syarak, sepatutnya kena belajar kerana Allah. Tetapi dia ni supaya dibatahi akan orang sufaha, yakni orang yang banyak jahil. Dia belajar apabila dia pandai, dia ada ilmu, dia boleh membatahikan orang jahil. Salah kau buat begitu, yang betulnya begini, kau tak boleh buat begitu. Jadi dia nak ada ilmu untuk nak dapat tegurkan orang jahil. Nak dapat tegur, nak boleh buat hujah, nak boleh membatahikan orang-orang jahil, orang yang tak tahu semacam dia lah. Atau kerana ditanding dengan ulama. Ditandingkan dengan dia, dengan seorang tadi, dengan barang siapa, ulama. Jadi dia belajar tu nanti adalah dia dengan Syekh Zaid tu siapa yang alim. Nak banding dia dengan tok guru dia, dengan tok guru ni siapa dia lebih alim. Dia dengan ustaz itu siapa yang lebih alim. Dia jadi nak adu-adu ya. Nak buat bertandingan di antara dia dengan yang lain, siapa yang terlebih alim. Atau memalingkan muka manusia kepadanya. Memalingkan muka manusia kepadanya, nak bagi kata dia ni tepat jadi tumpuan kepada segala manusia. Jadi nak bagi orang yang datang sanjung kepada dia, apa-apa dia lah. Orang suka nak jumpa dengan dia, orang suka nak kenal pada dia, orang suka nak masuk dekat dengan dia. Jadi dia seronok dengan orang datang kepada dia. Dia nak kepada begitu lah. Maka disediakan tempat dudukkannya daripada api neraka. Di akhirat esok Allah Ta'ala tidak sediakan syurga untuk dia, bahkan Allah Ta'ala sediakan neraka jadi tempat kediaman bagi dia, tempat menginap dia. Di akhiratnya Allah Ta'ala sedia untuk dia ni ialah sediakan neraka. Allah Ta'ala tak sediakan syurga jadi tempat penginapan dia di dalam akhirat nanti. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun la yantafi'u bi'ilmih. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun la yantafi'u bi'ilmih. Terlebih sangat, yakni terlebih berat, terlebih sangat, terlebih berat manusia seksa, yakni nisbah seksaan, yakni manusia yang paling berat kena seksa, manusia yang terlebih berat kena seksa pada akhiratnya, pada hari kiamat, orang yang alim, yakni orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu, walaupun ilmu tu tak begitu banyak sekalipun, janji ada ilmu. Orang alim tiada memberi manfaat dengan ilmunya. Ilmu tak memberi manfaat, malah ialah ilmu yang tidak diamalkan. Jadi maknanya belajar kalau tak beramal dengan ilmu, dikatakan ilmu tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang manfaat ialah ilmu yang kita boleh guna ilmu dengan dia. Kita beramal dengan dia. Ilmu yang orang alim yang tiada memberi manfaat dengan ilmunya. Sebab kalau mengikut ilmu dia yang dia belajar tu tak sepatut buat begitu, maka yang buat juga mengikut setahu-tahunya. Contohnya kalau dia tahu kata benda itu haram, maka ia buat juga. Jadi macam katanya dia orang tak tahulah. Jadi tahu tak berfaedah, tidak bermanfaat dengan ilmu. Apa tujuan dia tahu kata haram, dia nak buat juga. Apa maksud daripada dia tahu kata wajib kalau dia tak tunai benda wajib? Begitu.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarun nasi syirarul ulama. Jahat segala manusia sebab jahat ulama. Jadi maknanya dalam masyarakat kita, orang-orang awam tu nak jadi baik sebab baik oleh ulama. Orang-orang awam kita nak jadi jahat perangai, nak jadi jahat tu sebab jadi jahat perangai oleh ulama. Jadi ulama kalau dia elok, maka eloklah oleh orang awam. Sebab orang awam tu pengikut bagi ulama. Kalau ulama baik, orang awam pun baik. Kalau ulama tak baik, maka orang awam pun tak baik. Maka itu berdasar kepada ulama kesemuanya. Sebab orang awam dia tuju kepada ulama, kepada kerjaan agama. Jadi kalau ulama tak sembahyang, orang jahil pun tak sembahyang juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang menanggung ilmu, amalkan oleh kamu dengan dia. Sayyidina Ali katanya, wahai orang yang menanggung ilmu, mana orang yang ada ilmu, maknanya orang alim. Wahai orang alim, wahai orang yang memikul akan ilmu, wahai orang yang menanggungkan ilmu, amalkan oleh kamu dengan dia, dengan ilmu. Kamu mesti beramal dengan ilmu kamu. Ini apa makna beramal dengan ilmu? Maknanya buat seperti apa yang kita tahu. Kita tahu kata haram, kita pantang. Kita tahu kata wajib, kita buat tak tinggal sama sekali. Itulah contohnya. Kita beramal dengan ilmu. Kita buat dengan mengikut apa yang kita tahu. Maka bahwasanya orang yang alim itu orang yang mengamalkan barang yang diketahuinya. Sebab Sayyidina Ali kata orang alim yang betul-betul orang alimnya ialah orang alim yang beramal dengan ilmunya. Jadi kalau dia tu ilmu banyak tetapi tak beramal dengan ilmu, dia tak panggil orang alim pada hakikatnya. Dia tak jadi orang alim walaupun dia mempunyai ilmu yang banyak sekalipun, tetapi dengan ilmunya dia tak beramal. Kita tak panggil orang alim. Jadi maknanya bukan orang alim yang sepenuh tu bukan. Sebab tu dia katanya maka bahwasanya orang alim itu orang yang mengamalkan dengan barang yang diketahuinya. Orang alim yang sepenuh sungguhnya, orang alim yang betul-betul orang alim tu ialah apabila dia tahu, dia beramal dengan apa yang dia tahu. Jadi maknanya kalau dia alim saja tetapi tak beramal, kita pada zahir panggil orang alim lah. Tapi pada wakilnya tak panggil orang alim. Sebab orang alim, betul-betul orang alim tu bukan sekadar ada ilmu juga. Bukan sekadar ada ilmu saja. Bahkan maksud dengan kata orang alim tu ialah orang alim yang beramal dengan ilmu. Seperti ayat katanya, apa dia? Innama yakhshallahu min ibadi al-ulama. Apa dia? Siapa yang kata orang alim tu? Jadi orang ulama yang beramal dengan ilmu. Jadi maknanya orang alim kalau tak beramal dengan ilmu, tidak masuk dalam orang alim yang dipuji. Sebab tu Sayyidina Ali kata orang alim kalau tak beramal dengan ilmu, maka bukan orang alim yang dapat kelebihan yang disebut pada dulu-dulu itu. Dan muafakat ilmunya dan amalnya. Dia beramalkan dengan ilmu dan muafakat ilmunya dengan amalnya. Jadi mana dia tahu gitu, dia buat gitulah. Bukan kata dia tahu kata tak boleh, tapi dia buat. Itu tak sepakat. Dia tahu kata tak boleh, dia pantang. Dia tahu kata wajib, dia buat. Itu makna kata muafakat ilmunya dengan amalnya. Dan lagi akan datang beberapa kaum menanggung mereka itu akan ilmu tiada melalu
akan tulang halkum mereka itu menyalahi amal mereka itu akan ilmu mereka itu. Nampaknya kita akhir di situ dulu sebab saya terlupa nak bateri telefon. Ada 5%, ada 3% nak habis. Kita sakat tu dulu. Dan lagi akan datang beberapa kaum menanggung mereka itu akan ilmu. Allah alam walhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم